Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Dan demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit azab daripada azab dunia sebelum azab yang besar, yakni di akhirat kelak. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali bertaubat. Surah As-Sajdah ayat yang ke-21. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Jawatan Kuasa Masjid, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah karena pada malam ini Allah izinkan kita kembali bertemu, berjumpa, duduk di dalam taman-taman syurga Allah, di dalam Raudhatul Jannah. Setelah lebih pada 3 bulan kot tak jumpa tuan-tuan kan. Ni kuliah yang ke berapa dah bulan ni? 2-3 kuliah dah, 2 dah. Jangan awal lagi kan. SOP Kedah ni setengah jam ya kuliah kan. Jadi saya tak boleh lama, setengah jam saya berhenti kan. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan lagi dirahmati Allah, seperti biasa pertamanya, siapa-siapa yang belum berniat iktikaf, sahaja aku iktikaf dalam masjid ini sunat atasku kerana Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita niatkan, kita tanamkan dalam hati kita ni, ya Allah, aku nak solat, nak tunggu, nak solat isyak berjemaah. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk tunggu ni, kita memperoleh pahala seolah-olah kita sedang mengerjakan solat. Itu Nabi Abang. Walaupun saat lagi, walaupun setengah jam je kuliah, 15 minit lena kan, tak ada masalah. Bagi kita manusia, kita bukan malaikat. Cuma kuliah saya macam biasa boleh lena, tak ada masalah. Cuma jangan semua lena je. Seorang dengar pun jadilah penat main kan, daripada bertamindah kan. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, ayat yang kita baca sebentar tadi, satu ayat yang kita dah baca setiap minggu di pagi-pagi Jumaat dalam surah Sajdah. Bagaimana Allah mengingatkan kepada kita, Allah lama lah, 1400 tahun lebih. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit azab daripada azab dunia ni sebelum azab yang besar, yakni di hari akhirat, supaya mereka kembali bertaubat. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, rindu dengan tuan-tuan ni, orang yang baik kan. Kita berindu dengan masjid Allah. Alhamdulillah akhirnya boleh main juga kan, walaupun semayang duduk saf macam petak dam je kan, tapi kira okey lah daripada tak boleh main terus kan. Sebab majlis ilmu ni makanan iman,
Betapa ramai manusia yang iman dia kering, iman dia lapang, iman dia haus, iman dia tak ada bekalan makanan pasal PKP. Masjid tak boleh nak buat kuliah, masjid tak boleh nak main dan sebagainya, kerana Allah hantar kepada kita peringatan. Peringatan dalam bentuk tentera Allah yang kita tak nampak dengan mata kasar, tetapi ada. Allah nak abang kat kita apa? Allah nak abang, aku ni kuat, aku ni gagah, aku ni segala-galanya, tak sedok main lah, hebat. Amerika ke, Britain ke, Perancis ke dan sebagainya tak boleh nak challenge dengan tentera Allah yang menghantui kita bersama. Betul juga tu perkataan menghantu ni tuan-tuan, sebab tak nampak kan. Saya bila pergi di Chad, ni nak cerita sikit, malam ni tak ada kuliah sirah sangat tuan-tuan, saja kita refresh balik je kan. Pergi di Chad, Afrika baru ni, tak lama dah tuan-tuan, sangkut lebih kurang 54 hari kan. 54 hari tak boleh balik rumah kan. Pengalaman yang Masya Allah sangat-sangat bernilai, sangat-sangat berharga. Dalam kami 5 orang happy ni, saya, Pak Jul, isteri dia tukang masak kita kan. Sebab tu sana balik tuan-tuan, badan steady juga lah kan. Ada tukang masak kan. 2 hari sekali sup kambing kan. Kambing sana, ikan tak ada tuan-tuan, ikan tak ada kan. Dari kami 5 orang ni, 3 dah sebut dah. Ni Ustaz Abdul Salam. Ustaz Abdul Salam ni dia orang Chad, tetapi kahwin dengan orang Malaysia. Dia mengajar Quran di apa, Tandok Al-Ustaz. Dia boleh cakap Melayu, kan? Dia yang banyak membantu lah, sangat membantu lah. Sebab communication sana, bahasa Arab dia bahasa Arab Ammi, memang tak faham apa kan. Ayam sembang dengan burung bangau kan. So Ustaz Abdul Salam ni tuan-tuan, umur 13 tahun dah hafal dah 30 juzuk Quran. Hebat dia. Yang seronok duduk dengan orang, sebulan lebih duduk dengan dia kan. Saya pun banyak belajar Quran daripada dia kan. Sebab kita belajar ni tak habis tuan-tuan sampai mati. Macam mana dia menghafal kan. Setiap hari duduk dengan dia, duduk tengok petang-petang lepas asar. Rumah kami duduk ni, saya duduk di sana, orang kampung saya risau, bimbang daripada ingat kami duduk dalam Jerami kan, dalam rumah Jerami dan sebagainya. Kita duduk banglo cantik tuan-tuan. Orang kaya bagi. Sebab bila kita tolong orang tuan-tuan, jangan risau, Allah akan tolong kita kan. Kita duduk rumah duta Chad ke India, kaya dia, tapi very humble person. Rumah dia ada 2 biji rumah dia 3 tingkat, banglo 3 tingkat, tapi keliling ni kena dia buat tembok lah tinggi. Di luar semua orang miskin. Jadi rumah ni peti air pula. Peti air ada peti air. Aircon ada, elektrik ada, komplit lah. Cuma sana tuan-tuan negara miskin, kejap ada elektrik, kejap tak ada elektrik. Time tak ada elektrik, malam-malam jam, heret tilam tu turun tidur di halaman rumah kan. Kira kerap jugalah sana. Kalau di sini kita duduk hotel 4 star, 5 star, di sana kita duduk hotel, tidur hotel nampak star kan, nampak bintang kan. Dan yang kelimanya sahabat saya Ustaz Nazri duduk baling. Dan 5 orang ni bila balik sampai di Malaysia, cerita kat ujung lah, cerita balik dah. Saya kita start balik pada mula. Nak abang menghantui kan. Bagaimana Allah bila hantar ni tentera Allah, kita tak nampak. Ustaz Nazri ni dia bernasib, dia beruntung kerana dia balik-balik bila test positif COVID. Positif kan. Kami nak balik tu tuan-tuan, satu pengalaman yang Masya Allah nak balik ni, daripada 2 minggu airport tutup. Mula plan pergi 9 hari lah. Plan pergi 9 hari. Alhamdulillah boleh bagi Quran. Saya sebenarnya syukur banyak bila airport tutup tu, saya seronok. Lagi lama duduk, lagi boleh bagi sumbangan kan. Kita dapat buat, alhamdulillah ada orang-orang di sini juga, karya sini, anak-anak karya sini juga yang bagi sumbangan Al-Quran, bagi sumbangan untuk buat telaga. Kita dapat buat 40 buah telaga di sana kan.
Satu telaga tak mahal sangat lah tuan-tuan, RM6,000 kan. Tuan-tuan daratlah RM6,000, darat 40, lebih kurang RM240,000 kita spend untuk buat telaga. Hasil sumbangan orang Malaysia. Sebab tu saya nak abang tuan-tuan, kita ni Malaysia ni kenapa bala kena juga tapi tak seteruk macam tempat lain, kerana orang Malaysia sangat pemurah. InsyaAllah lagi saya akan cerita bagaimana saya jumpa ramai orang kaya kat Malaysia ni. Bila sampai masa nak balik tuan-tuan, daripada Chad ni kami terpaksa naik kapal terbang pergi ke Paris dulu, Perancis kan. Daripada Chad sebab airport tutup, hanya kapal terbang Perancis je boleh keluar masuk. Pasal Chad ni dulu jajahan Perancis. Dia dah merdeka. Walaupun merdeka tuan-tuan, sebenarnya Perancis kontrol semua. Dan Perancis jahat tuan-tuan. British pun jahat juga. Tapi British ni baik sikit lah. Dia tinggalkan negara-negara jajahan dalam keadaan sistem pentadbiran yang baik kan. Malaysia, India, Canada, negara-negara Commonwealth kan. British. Tapi Perancis tak, dia biar bagi rakyat Chad ni tak cerdik, tak pandai, tak boleh melawan, dalam keadaan mundur. Chad ni negara yang ke-187 daripada 189 negara miskin. Tu ranking dia dalam dunia. Tuan-tuan boleh bayang lah kan. Kami duduk di banglo tu, rumah yang tumpangan yang kami boleh duduk tu, yang diberi secara percuma duduk, alhamdulillah. Kalau tidak hotel sana tuan-tuan, kami duduk sehari RM1,000 mahal. Dia hotel sana kalau lelaki dengan lelaki tak boleh duduk sebilik, suami isteri boleh. Jadi 3 orang lelaki kena ambil 3 bilik. Tu lah jadi RM1,000. Jadi di sana kan tuan-tuan, apabila daripada Chad ni tak apa ke cerita kuliah macam ni tak apa lah. Tuan-tuan pun kalau saya cerita ni pun tuan-tuan pun tak sampai lagi kan. Cuma kita kat sini duk buat cat rumah, cat kereta tu ya kan. Chad ni negara Afrika, dia duduk tengah-tengah Afrika, dia tidak ada border, tidak ada laut. Sebab dia ikan dia ikan sungai. Sepadan dia Nigeria, Sudan, Allah SWT Muhammad, Cameroon, Niger. Tu Niger satu lagi destinasi kita yang berikutnya. Niger ni dia lagi susah daripada Chad. Jadi kita duduk di sana tuan-tuan, daripada Chad nak balik tu pergi ke Paris. Bila sampai di airport Paris, kosong, tak ada apa tuan kan. Time Covid kan, orang dengar bunyi sedap, ustaz pergi Paris kan. Seronok kan, pergi tak ada apa, airport kosong. Terpaksa transit 9 jam situ. Daripada Paris naik kapal terbang pergi ke Doha, Qatar. Dalam kapal terbang 8 orang kan. Ramai lagi pramugara daripada passenger kan. Lepas tu daripada Doha baru balik ke KL. Doha ke KL lebih kurang dalam kapal terbang ada dekat-dekat 30 orang je. Bila sampai di KL, polis duduk tunggu siap. Sebab kena kuarantin. Yang kami duduk di Swiss Hotel Bukit Bintang. Kalau bukan musim PKP ni, Bukit Bintang ni meriah lah kan. Bukit Bintang ni tempat-tempat orang sembahyang tahajud kan. Orang duduk berzikir, buat kuliah maghrib, kuliah subuh. Bukit Bintang ni tuan-tuan tempat merapu kan. Saya pernah pergi mesyuarat. Bila malam kita jalan kat bawah tu, apek-apek mai, bos mau perempuan offer kita perempuan. Dia tengok dengan janggut comel macam ni, dia offer perempuan. Kita pun saja melawak. Berapa? 200 2 jam. Saya kata kalau satu malam berapa? 400 ya. Tinggal lagi saya nak kata, apek kalau lu punya anak perempuan orang bikin tu macam lu suka kan. Ni apek-apek tu ni bapa ayam kan. Bukit Bintang. Tapi time PKP tuan-tuan tak ada apa kan. Saya sebenarnya secara jujur saya lebih suka duduk di Chad daripada duduk di Bukit Bintang tu. Sebab 14 hari tuan-tuan duduk dalam bilik, tak boleh keluar bilik. Sembang dengan dinding, cakap dengan orang kan. Makanan dia letak luar pintu Dia memang letak tu, dia tak tekan loceng lagi. Lepas dia semua siap baru dia tekan loceng cepat. Lepas tu dia lari. Dia assume kita ni macam positif COVID kan. Ya kita pun faham. Kita pun pelan-pelan lah buka pintu dengan sedih kan. Pergi ambil makanan dekat luar pintu je. Dia packing. Rasa nak makan, boleh makan, tak boleh
Allah kan. Hari yang kedua kita sampai di KL tu, sampai di KL test, swab test tu. Test tu lah tiba-tiba dapat mesej sama-sama kami, Ustaz Nazri positif. Hospital Sungai Buloh sudah telefon. Get ready, petang ambulans ambil. Orang yang paling rapat dengan Ustaz Nazri siapa? Saya paling rapat. Saya dah kata pergi dah. Dengan aku lagi pemengkut kan. Tengok-tengok sampai duk tunggu, hospital tak call pun. Tak call tu kiranya negatif lah. Lepas tu test kali kedua pun negatif. Alhamdulillah. Sebab kami duk fikir kat mana dia kena. Kat mana dia positifnya, kat mana dia dijangkiti oleh hantu ni kan. Tu saya terbaca ayat bila teringat kan. Kalau di sana kami kena dulu kan. Tapi itulah tuan-tuan, tentera Allah yang kita tak nampak. Dalam ayat surah Sajadah yang kita baca ni tuan-tuan, bagaimana Allah bagi azab ni supaya manusia teringat kembali, supaya Allah nak bagi peluang kepada kita bertaubat. Sebab itulah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW beritahu apa? Demi sesungguhnya kalian hendaklah menyuruh kepada yang ma'ruf, amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dia mesti sepasang, tak boleh salah satu je. Ajak orang kepada kebaikan. Contoh kuliah ni, contoh kita sebagai ayah, sebagai tok wan di rumah, bagi nasihat pada anak cucu kita. Kalau nak bagi nasihat kat anak ni masa dalam kereta, sebab kalau dalam tengah makan ke kat rumah dia lari. Dalam kereta tu startlah beletiak. Dia tak buka tingkap, dia tak terjun kat tingkap kot. Biasanya dalam kereta kan. Sebab tu yang paling bagus untuk ceramah ayah masa naik kereta dengan anak-anak. Bagi nasihat apa-apa pun bagi. Amar ma'ruf, ajak kepada kebaikan dan cegah kemungkaran. Bila dua benda ni tak berlaku, kata Nabi SAW, ataupun sudah pasti hampir, Allah akan menghantar balasan siksaan iqab. Siksaan yang mana apabila datang waktu tu kamu berdoa untuk mengelak iqab, untuk mengelak azab, doa kamu sudah tidak diperkenankan oleh Allah. Kita pakatlah sembahyang hajat, pakat doa, tengok kan. Waktu tu Allah tak berkenan. Apabila amar ma'ruf nahi mungkar tidak berlaku. Kadang-kadang dalam masyarakat kita setengah orang buat main-main dengan dua kalimat ni. Suatu penting dalam masyarakat, tidak ada istilah kubur hang jaga, kubur aku jaga. Tidak ada istilah tu. Kalau ada orang duk main cakap macam tu, kita abang ada esok ni hang mati, hang sendiri lah pergi cari cangkui, hang kodek-kodek hampir korek kubur, lepas tu hang naik kereta jenazah sendiri bawa pergi. Guling-guling kat bilik ayam tu, ambil kain putih bungkus sendiri. Kan? Dah kubur hang jaga. Sebab tu sangat penting tuan-tuan, apabila dua benda ni tak berlaku, Allah akan hantarkan bala. Apabila maksiat berleluasa, masyarakat buat dono je. Apabila taman kita berlakunya gejala maksiat dan sebagainya, masing-masing buat tak tahu, biar api lah. Sekali kita pergi tegur pak dia, serang kita. Tak ada istilah tu tuan-tuan. Pakat-pakat kena tolong, pakat-pakat kena bantu. Sebab apabila Allah hantar bala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, takutlah kamu akan bala, akan fitnah yang apabila menimpa, dia tidak khusus menimpa ke atas orang yang melakukan kezaliman sahaja. Tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan lagi dirahmati Allah, mulanya plan nak pergi ke Chat ni 9 hari ya. Betul, Tok Ilah kan? Tok Ilah tukang beli tiket kat kami. Orang yang sangat mustahak. Sebab mulanya bila kami sangkut tu, ada satu syarikat minyak di Algeria, dia nak ambil pekerja dia di Algeria. Dia catat Air Asia, jadi kerajaan suruh reserve 5 seat untuk kami. 5 seat untuk kami. Bila reserve tu, okey lah, nampak ada peluang lah nak balik kan. Cuma dia fikir macam mana daripada Chat nak pergi ke Algeria. Takkan nak cross jalan darat ni tuan-tuan. Oh, pemberontak ramai tuan-tuan, pemberontak. Masa kami sampai di Chat tu, presiden dia keluar pergi perang.
menuntut bela kerana 87 orang kot lebih kurang itu tentera Chad dibunuh oleh geng-geng Boko Haram. Presiden dia tentera. Kan? Dahsyat sana kan. Betul, Afrika ni bukan jalan-jalan jugalah kan nak pergi tu kan. Keselamatan, kos dan sebagainya. Jadi kami pun cari-cari kapal terbang. Airport tutup, ada kapal terbang kita sewa khas. Cari-cari paling murah, sewa satu syarikat tu dia boleh bagi 60,000 US. 60,000 US daripada Chad nak pergi ke Algeria. Tuan-tuan darab lah, convert lah kepada RM, darab dengan 4. Lebih kurang 240,000 nak bawa 5 orang kami. 2 esok tu dah mereka lancarkan tabung. Bila lancar tabung ni saya malu naknya. Itulah saya malu naknya, kita pergi nak tolong orang, tengok orang tu kena tolong kita. Kan? Tapi akhirnya 2-3 hari lepas tu duta daripada Nigeria call, dia kata ada kapal terbang Perancis nak keluar daripada Chad. Esok hampa kena pergi cek. Alhamdulillah cek semua. Alhamdulillah tu yang dapat naik kapal terbang Perancis. Tuan-tuan, di Chad ni penduduk Islam dia 70 ke 80%. Muslim lebih pada 70%. Tapi macam yang saya sebut tadi, sebuah negara yang sangat miskin. 80% penduduk dia kalau tak keluar cari makan, tak ada makan. Di sana ibu negara Chad, tuan-tuan, Jamina ni fenomena biasa, budak-budak bawa ni mangkuk ni pi minta, pi cari makanan. Kedai-kedai makan hak lebih-lebih kan, apa yang lebih apa saja. Dan mereka sangat miskin. Kalau Abid Liu, kita tengok dalam video Abid Liu pergi rumah-rumah orang susah kat Malaysia ni, saya nak abang di sana tuan-tuan, lagi susah pada tu beribu. Sebab tu segala apa yang kita bagi tuan-tuan di luar pada rumah kami duduk tu semua orang susah. Bila kita buat akikah saja, bila ada saja orang Malaysia daripada Malaysia, abang je nak buat akikah, kita pun buat di sana kan? Duit kita transfer pakai money changer, kita tak pakai bank. 4-5 ekor kita pun panggil lah. Ada penjaga rumah tu, nama budak tu nama dia Amin, dia akan panggil orang keliling tu, dia akan had lah beberapa keluarga mai untuk ambil daging. Allah, dia timpa mai lah tuan-tuan kan. Kesian, susah. Kita nak pergi bagi Quran ni tuan-tuan, kita masuk kampung, bukan dekat-dekat tuan-tuan. Contoh daripada Jamina kita pergi satu bandar, satu kampung, Abache. Bunyi macam Abache. Yang tu Pak Jo duk melawak kata orang Kelantan buka kampung kat sana. Daripada Jamina ke Abache tu dekat je tuan-tuan, 900 km. 900 km kami naik kereta lebih kurang 18 jam. Tuan-tuan bisa naik kereta 18 jam. Kan? Jalan dia pula tuan-tuan, jalan dia. Subhanallah kan. Saya hari boleh keluar daripada hotel habis kuarantin di KL tu, bila naik bila keluar tu isteri ambil tu nak balik ke Penang tu, bila tengok jalan kat Malaysia ni, ya Allah, syukurnya kita duduk di Malaysia ni tuan-tuan. Satu benda yang saya dapat belajar, betapa bersyukurnya kita dapat duduk di Malaysia ni. Jalan ni tuan-tuan berlubang-lubang ni 900 km tuan-tuan. Ada kita pergi tu off-road 150 km. Off-road ni maksudnya jalan, tak ada jalan. Padang pasir, cross 12 tengah malam. Serigala pun ada. Tu saya tak lena tu. Kan tak lena tu. Kan? Tapi driver cakap tuan, kita sewa Toyota Cruise tu dengan 2 biji untuk bawa Quran. Kita masuk kampung, pergi bagi tapi madrasah di sana tuan-tuan, Masya Allah. Walaupun mereka miskin, tetapi mereka kaya dengan Al-Quran. Mereka tak ada Quran. Bila kita bawa ni tuan-tuan, budak-budak duduk tunggu. Kadang-kadang sedih ni apa tahu tuan-tuan, meleleh yang kata kadang. Contoh madrasah tu ada 250 orang budak, kita bawa 200 je, peruntukan 200 je. Nu ada 50 orang tak dapat tu. Oh, tak dapat tu lah berebut tu. Dia berebut sungguh-sungguh tuan. Lepas tu bila saya hantar video budak-budak berebut, ada orang mesej, "Ustaz, kenapa Ustaz tak suruh mereka beratur? Kenapa Ustaz sebelum pi tu Ustaz hantar mesej kampung tu suruh daftar nama?" Macam kita nak masuk dalam masjid ni, duduk tulis nama kan, suruh daftar nama keluarga ni berapa Quran berapa. Saya dengar tu tak tergelak, saya kata try pi tengok. Dia ingat macam kampung kita kat sini. Kan? Sejak pen pun tak ada kat kampung tu. Kan? Dapat ni dia peluk Quran ni hak tuan-tuan bagi tu.
Dia peluk ni kan tuan-tuan. Ada satu madrasah tu, khulwah, kita di sana sebut khulwah. Student dia 350, masa duk tunggu tu tuan-tuan, ada sahabat yang pergi ni, saya duk tunggu lah kereta. Tiba saya tengok budak duk rumun dekat satu kolam. Bukanlah kolam ni macam takungan macam kita lah ambil uduk tu kan, tapi lagi rendah lah. Saya pun pergi tengok. Saya teringat masa saya kecil-kecil dulu kan, kat rumah kita dulu itik mai sudu ayak kan, lembu kambing kena main minum ayak tu. Tengok ayak tu kalau hitam tuan-tuan, tiba-tiba budak-budak ni cedok cawan ni selamba tuan-tuan pakat minum. Saya tepuk tuan-tuan, ya Allah, hampa minum ayak ni ke? Ayak mata ni meleleh tuan-tuan. Susahnya. Di sana di antara yang saya kagum tuan-tuan, di antara yang saya kagum, ada satu kampung tu, bukan satu kampung, banyak kampung. Salah satu kampung tu nak sampai ni, saya sebut tadi lah, off road. Masuk ni jalan padang pasir, bukan padang pasir macam di Arab, tak ada pokok, dia ada pokok. Unta, kami depa belah, sambil duk bawa kereta tu duk tengok ni macam mana depa hidup. Kalau kita tuan-tuan pergi kan, cantik pun tuan-tuan kalau boleh bawa anak-anak kita ke cucu kita pergi duduk sana, rasai kan. Bila kita sampai ni, rumah ni jerami kan, rumah ni buat daripada jerami ya. Masjid lantai apa? Lantai pasir. Budak-budak ni hingui hijau ni tuan-tuan, lebih daripada cendol ayah keluar. Lalat ni, urung ni tak nak abang kan. Tetapi mau balik Kristian ni pun boleh masuk tuan-tuan. Bila tanya ada tak NGO Islam yang masuk, kata tak ada. Inilah pertama kali NGO Islam yang masuk kan. Dan bila bersembang tu tuan-tuan, ada beberapa orang di situ yang mereka ni diberi gelaran Goni. Goni ni apa dia? Bukan goni beras, bukan goni tepung. Goni ni iaitulah orang yang hafal Al-Quran. Syarat dia hafal Al-Quran, satu. Yang kedua, dia boleh tulis balik Al-Quran tanpa melihat mushaf sebanyak 10 kali tanpa salah. Ada tak belah taman-taman belah sini? Syarat pertama hafal Al-Quran, hafal 30 juzuk. Yang kedua, dia boleh tulis balik Quran dengan tangan tanpa melihat mushaf sebanyak 10 kali tanpa salah, dan dia digelar Guni. Ramai kita ni tuan-tuan Quran merata kan. Lepas tu nak wakaf kan tuan-tuan, wakaf Quran kat Malaysia tak payah bagi lah. Tuan tengok Quran kita karat comel kan, comel. Lagipun orang Malaysia dia baca Quran melalui handphone. Saya ni pun kena baca melalui handphone kan. Tapi di sana tuan-tuan dia dapat tu, Allah Akbar. Ni saya nak sebut Guni ni ramai di sana. Salah seorang ulama yang kami ziarahi, dia ni ulama besar Tok Syekh ni. Dia setiap tahun kerajaan Saudi akan bagi free kat dia pergi haji dan umrah. Setahun setiap tahun sekali haji, sekali umrah. Sembang-sembang dia rabak sedih tahun ni sebab tak boleh pergi PKP pasal Covid kan. Dia Guni juga, confirm dia memang Guni lah. Masuk dalam bilik dia, pejabat dia tengok kitab, subhanallah, sepanjang-panjang ni kitab. Anak murid dia abang Syekh ni, dia sembahyang witir 1 rakaat je. Kan kita belajar tuan-tuan sirah sahabat mana yang sembahyang witir 1 rakaat tuan-tuan? Tuan-tuan semua tahu, tapi saya tahu saja, buat macam tak ingat kan. Sayyidina Osman bin Affan kan, dia nak murid dia abang, dia sembahyang sunat witir 1 rakaat dia satu malam, dan dia habiskan 30 juzuk Quran tiap-tiap malam kan, daripada lepas isyak sampai subuh. Hebat. Walaupun memang sebenarnya banyak lagi yang kita kena tolong kan, tapi secara ringkasnya nak bang, sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat puas hati kita bagi Quran di sana. Dia guna sungguh-sungguh, bukan Quran je, apa-apa saja. Kadang saya bawa tuan-tuan, bawa mainan budak, bawa biskut dan sebagainya, bagi kat budak sana kan tuan-tuan. Ya Allah, dia dapat tu tuan-tuan, padahal macam bola tu ya.
Dia dapat ni punya seronok ni, pegang ni tuan-tuan, bergolek-golek ni tiap pasal kita tengok. Kan susahnya depa. Kita juga dapat bawa bagi beras 100 kilo satu madrasah. Budak-budak di madrasah sana tuan-tuan, depa makan apa? Depa makan nasi beras tu yang memang ancok ni tak nak abang. Yang kita bagi tu kira grade bagus lah. Pakat seronok lah. Madrasah yang dapat tu memang seronok. Budak-budak di sana makan apa lagi? Lauk apa? Daging kering. Kan orang buat korban, kan buat korban depa jemuk. Tu nama tasyrik tu, hari jemuk. Hari jemuk daging. Kan? Depa jemuk, lepas tu depa cincang halus-halus. Bila masak bubuh sikit bagi rasa daging. Lepas tu bendi kering. Tu je makanan untuk budak-budak sana. Yang madrasah sana. Tetapi mereka boleh hafal Quran. Lepas tu tuan-tuan bagi Quran tu membantu mempercepatkan hafalan mereka. Tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan lagi dirahmati Allah. Sama juga telaga yang tuan-tuan bagi sumbangan, telaga. Depa masalah ayak. Kan masalah ayak. Angkut ayak ni 4 km, 3 km. Bila kita buat telaga ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia punya seronok lah. Dia appreciate, dia sangat appreciate. Nak buat telaga tak boleh buat tak tepi jalan untuk public guna tu. Saat lagi kepala tempat pam tu confirm hilang. Hilang. Jadi kita buat telaga, biasanya kita akan pilih satu rumah. Dan budaya di sana, rumah siapa ada telaga, dia kena buka pintu untuk orang lain main ambil. Jadi bila kita buat satu rumah tu, jadi tuan rumah tu dia lebih jaga telaga tu. Kan? Sebab tu ada orang kata awak mahal sangat telaga sana. Kat Kamboja 1,200 ya. Tuan-tuan, Kamboja lebih kurang macam Malaysia aje. Kan nak kena korek tu pakai boring tu. Di sana 45 meter ke 100 meter baru dapat air. Kan? Ada seorang syekh sahabat, Syekh Umar, dia ni masya-Allah sangat amanah. Kan kita buat telaga kawasan sekolah, kita buat kawasan rumah kampung yang dah tak ada air jauh no, kita import satu rumah kita bagi tahu ambil kat sini. Depa sangat-sangat menghargai. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan perempuan yang bagi. Kan? Betul ada orang tanya, ustaz, 2 kutip Quran per hari tak cukup ke? Memang tak cukup tuan-tuan. Quran memang tak cukup. Dan kita ada banyak lagi tempat yang kita tak masuk. Banyak lagi tempat yang kita tak masuk, yang kita nak bagi. Mudah-mudahan tuan-tuan, satu Quran yang kita bagi tu depa duk baca, kita duduk dalam kubur. Siapa-siapa yang membuka satu pintu kebaikan kepada orang lain, kan? Pahala orang tu buat, banyak mana dia buat, tidak dikurangi kata Nabi kepada kita yang membuka pintu kebaikan tu, kan? Dan insya-Allah dalam perancangan kita juga korban juga kita akan buat di sana. Kata di sini dah penuh dah lembu tak ramai dah, kan, masjid ni, kan? Jadi kalau siapa-siapa yang berhajat, insya-Allah boleh join jasa amal. Dr. Ilih ada, boleh bayar ke dia, insya-Allah. Satu bagian lembu 350, kambing 480. Kan di sana tuan-tuan memang puas hati. Mereka sangat menghargai. Bezalah, bukanlah kata memanglah yang paling afdal kita buat di tempat kita. Tapi setengah orang pun tak mampu 700, kan? Jadi jangan tak buat terus, Saya tahun ni saya ni dengan Yayasan Amal di Afrika dan juga di Mekah pun saya buat juga. Yang sebab di Mekah pun orang di sana terutamanya orang Rohingya, Indonesia, Bangla yang kerja di Mekah, umrah tak ada, memang dalam kesusahan, kan? Memang mereka tak ada, memang terjajah teruk. Waktu kali tahun ni saya buat juga di Mekah dan juga di Afrika. Dan siapa-siapa yang berhajat boleh, insya-Allah, kan? Sebagai ialah kita hidup ni sementara aja, kan tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak? Kita selalu sebut dulu, saya suka sebut peringatan daripada Imam Hasan Al-Basri, rahsia zuhud Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni siapa dia? Dia masa kecil-kecil dibesarkan di rumah Nabi SAW. Mak dia kerja rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Mak kita, salah seorang isteri Nabi SAW. Mak Hasan Al-Basri dia kerja rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah akan dukung Imam Hasan Al-Basri. Malah ada setengah riwayat kata
dia akan menyusukan Imam Hasan Al-Basri. Lahirlah seorang manusia ketua tabi'in. Karena kenapa digelar tabi'in? Dia tak ada jumpa Nabi SAW, tetapi dia ada jumpa sahabat Imam Hasan Al-Basri. Di antara rahsia zuhud Imam Hasan Al-Basri, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Aku tahu kematian sedang menanti aku. Karena itu aku sentiasa menambahkan bekalan. Satu benda yang confirm, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Imam Hasan Al-Basri kata apa? Di antara rahsia zuhud aku tahu kematian sedang menanti aku. Karena itu aku sibuk, aku sentiasa menyiapkan bekalan. Kita ni tuan-tuan, termasuk saya lah, hari untuk orang usun kita ke kubur, katalah dekat sini. Ni hari ni dekat mic ni hari ni hari untuk malaikat maut datang cabut nyawa kita, yang siapa pun tak tahu dekat mana duduknya, tarikh untuk dia dijemput oleh malaikat maut. Ada orang duduk kat sini lah. Ni hari ni tarikh untuk dia mati duduk kat sini lah. Ada orang mungkin lah lambat lagi. Ada orang dekat sini, ada orang dekat sini. Semua kita dapat nombor dah, cuma tak tahu. Tengok-tengok esok tuan-tuan dapat berita hak mai kuliah maghrib semalam, hak mai bagi ceramah tu tak ada lah. Allahu Akbar. Waktu tu habis dah, waktu untuk kita beramal kan. Sebab tu manfaatkan masa dengan sebaik-baiknya. Imam Hasan Basri juga sebut satu perkataan yang saya sangat suka. Di antara tanda berpalingnya Allah daripada seseorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk pada hal-hal, pada kerja-kerja yang tidak bermanfaat baginya. Kalau ada orang ni dia nak boleh masa untuk baca Quran ni, padahal Quran ni habis sehari berlalu tak pegang Quran pun. Dia sibuk dengan benda lain, tengok TV kan, PKP kan, waktu duduk kat rumah macam-macam gambar, daripada gambar Korea, gambar Hindustan, habis semua dia tengok. Dah habis ni musim sembang pula kan, Quran tak baca, tak ada dalam hati nak tolong orang dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur saya bila pergi ke chat ni, satu pengajaran yang saya dapat dalam hidup kita, jadilah orang yang suka tolong orang. Dan bila balik mai ke Malaysia lah ni, ada lebih kurang 14 keluarga miskin yang saya tengah duk handle. Saya cerita ni bukan duit saya, duit orang bagi. Nak abang orang Malaysia ni tuan-tuan, pemurahnya Masya Allah kan. Bila saya duduk di sana tuan-tuan, ramai orang kaya yang mereka ni sebenarnya buah rambutan tu ranum elok, tinggal kita nak jolok je bagi luruh kan. Di antara seorang saya teringat, saya sebut bila nama dia tak ada kat sini. Dia orang Penang. Orang Penang ni kira pemurah-pemurah ke lah ni. Orang Kedah pun sama ke lah ya. Nama dia Taufik. Orang Penang, duduk di KL. Dia bagi ni kan tuan-tuan, contoh saya bagi. Hari puasa Ramadan terakhir tu, lepas subuh, pagi lepas subuh saya tengok mesej masuk. Dia hantar slip bank. Tak banyak lah tuan, 5,000 Ustaz untuk Quran. Saat lagi hari yang sama kat tuan-tuan nak buka puasa, tengok bunyi pasal ni kerak lah. Bulan Ramadan lagi kerak lah saya ni. Tengok slip bank lagi 5,000 lagi. Hari tu saja 10,000 kan. Ni dia hari tiap-tiap hari Jumaat mesti dia akan bagi Quran 1,000. Ni hari Jumaat baru ni, yang hari Isnin baru ni, Jumaat baru ni. Zahab dia hantar slip bank. Ustaz, di Afrika kambing 10 ekor kan, sekor kambing apa 480, 4,800 duk sat lagi hantar mesej slip bank. Ustaz, ni 4,000 untuk Ustaz buat korban kambing di Mekah. Sekor kambing saya 400 di Mekah. Duk sat lagi hantar lagi slip bank. Ni Ustaz 1,000 dia Quran macam biasa.
Orang biasa ya tuan. Saya pun tak pernah jumpa tapi cakap sembang dengan dia. Dia panggil saya, dia sembang dengan saya, aku hang kan. Saya tak pernah jumpa. Bukan seorang tu je, ramai. Dalam handphone saya ni saya letak kaya je. Kan senang kita nak minta bantuan. Sebab ramai orang susah. Ramai orang susah. Bila saya balik ni saya nak terjemahkan, nak tolong orang seramai yang mungkin. Satu keluarga tu suami penagih dadah. Ni kena air. Kalau duduk makan air kacang ke teh air minum air tak apa. Ni air penagih dadah. Saya pergi ceramah di ADK anti dadah kebangsaan untuk penagih dadah yang fasa akhir. Sembang dengan pegawai dia kata orang yang kena air ni dikategorikan sebagai tidak siuman, orang gila. Dia ni jenis tak dapat duit bini dia teribah dengan helmet, pukul bini dengan helmet, dengan kerusi apa bala mana ni. Allah kesian tuan-tuan. 2 hari sebelum raya tuan-tuan, mak mentua perambat tidur tumpang rumah kedai orang. Tuan-tuan ikuti FB saya kan. Kesian tengok. Kita tolong orang. Dan nak ambah pemurah ni tuan-tuan, yang saya jumpa banyaknya orang biasa ya tuan-tuan. Minta maaf, bukan orang masjid. Bukan orang masjid. Saya minta maaf. Tapi masjid ni masya-Allah pemurah. Ini cerita masjid tempat ni. Ada orang bagi RM25 satu Quran ni, duk ulang tanya tu, ustaz bila nak dapat resit? Bila nak dapat resit? Kita bukannya nak ambil pun dia orang kan. Kadang-kadang tak dan kan. Hak ni macam saya sebut Taufik tadi ni, bagi apa semua tak mau resit, saya tak mau resit. Allah tahu. Ada sahabat saya seorang kerja mengajak sekali. Dia ni jenis bagi 8,000, 5,000. Saya kira dia bagi dah 22,000 dekat, bukan, dia lebih kurang 40,000 lebih dia bagi. Quran lah, telaga dan sebagainya. Ada seorang bank Islam KL, orang Penang juga, mamak. Punya geng mamak ni tuan, kita nampak dia jenis macam kedekut. Tapi bab sedekah ni, subhanallah, ada seorang mamak nasi kandang. Dia ada 14 cawangan. Oh, dia rajin bagi. Hak dia ni kerja bank Islam biasa lah. Tapi dia komit dengan saya sebulan 300 untuk tolong family yang susah. Kami masa sampai di chat tuan, yang sambut kami ni, mula-mula yang sambut kami ni pakai jubah hukumai. Sorban ni masya-Allah, kita tengok, wah, alhamdulillah lah, dia ni ulama kot noh. Kan? Biji tasbih dia nak pegang macam ni ya tangan. Dia lah mula jadi pemandu pelancong kami, urus semua visa kami nak masuk Cameroon dan sebagainya. Bila Ustaz Nazri start abang kat saya, sahabat saya yang kena positif COVID tu, Ustaz Nazri pun bawa juga biskut pun nak bagi kat budak sana kan. Bila kita naik kereta nak pergi satu kampung nak bagi, sebelum kita nak turun bila kereta, Syekh ni duk cekak segala coklat kita ni bulan Phuket. Kita berpelik tengok kemas dengan jubah, dengan serban, dengan tasbih apa semua ni. Ustaz Nazri abang kat saya, anak tak apa nak sonok dengan Syekh ni. Lepas tu gila saya pula bawa keluar saya punya makanan nak bagi kat budak ni, mainan apa benda mak nenek saya bawa, kita bawa 2 beg. Duk dalam kereta tiba-tiba dia tercekak. Bila kita nak masuk Cameroon, border Cameroon tutup, kita suruh dia urus visa, bayarlah 60,000 duit sana. Bila tak dapat masuk ataupun bila border tutup, bila minta balik duit, tengok-tengok dia bagi balik hanya 24,000 Terus kami reject, terus tak percaya kan. Sebab tu orang putih kata apa? Don't judge a book by its cover. Sebab tu kita jangan underestimate siapa-siapa tuan-tuan. Masya Allah, saya dapat berjumpa dengan orang Malaysia yang ramai pemurah. Lepas tu Dr. Ilyas duk Iran, pasal apa saya kutip banyak. Sebab duk jumpa orang macam ni. Tambah pula mereka nampak muka saya duk bagi Quran apa kan. Orang makin percaya lah. Dan kita pun tak mahu mengkhianati orang. Kita nak buka pintu kebaikan melalui kita sebanyak yang mungkin, nak impun, nak cari pahala sebanyak-banyaknya. Jadi saya rasa takat tu je lah untuk cak ni tuan-tuan, secara ringkas. Tuan-tuan yang berhajat untuk buat korban akikah di Afrika, insya-Allah semalam 4 Jul minta dah pasport saya. Dah bagi dah. InsyaAllah kami akan cuba untuk pergi kalau lah diizinkan. Kalau tak dapat pergi, kita ada plan yang beri plan B insya-Allah. Ya, siapa yang berhajat bolehlah insya-Allah jumpa
Dr. Ilyas kita, insya-Allah. Untuk sama-sama kita bantu. Mudah-mudahan pertolongan jadilah dalam hidup kita, tuan-tuan, orang yang sentiasa menolong orang. Tuan-tuan akan tengok bagaimana apabila kita tolong orang, Allah akan tolong kita. Hak tu yang saya sedang merasai sekarang. Nikmatnya apabila kita memberi. Dan yang pasti kita semua kena menyiapkan bekalan untuk menghadapi hari kematian, yang waktu tu tak ada dah sahabat, tak ada dah kawan untuk kita bergurau senda, bergelak ketawa, tak ada dah cucu cicit yang duk picit kaki kita waktu tu kita seorang-seorang. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini ada manfaatnya. Peringatan yang Allah berikan kepada kita dengan COVID, untuk Allah, dengan sayangnya Allah kepada kita, nak suruh kita kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah. Jadi terkatu ya tuan-tuan, minta ampun, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah bulan depan kalau adalah saya dalam jadual, baru kita sambung balik kisah sahabat. Tuan-tuan ingat ya kita berhenti kat mana? Tuan-tuan tak ingat? Saya tak ingat. Saya kena rujuk buku. InsyaAllah nanti kita akan sambung, insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika